Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, Kanta 744 mendahului berita. Kita mulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. Aspek pendigitalan, jaringan liputan 5G dan kemudahan infrastruktur kesihatan di kawasan luar bandar antara yang diberi perhatian oleh Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Ini bagi memastikan sasaran untuk mentransformasikan fikiran dan cara kerja masyarakat desa dan luar bandar termasuk warga Felda ke arah pendigitalan dicapai sebelum tahun 2030. Ketika ini 25.3% atau seramai 8.1 juta orang penduduk di negara ini masih tinggal di kawasan desa atau luar bandar. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan menerusi bajet 2024, Perdana Menteri dijangka akan mengumumkan beberapa pembinaan klinik desa dan baik pulih klinik desa setiada di kawasan Felda seluruh negara. Ia hasil libat urus bersama Menteri Kesihatan bagi menyediakan kemudahan kesihatan lebih baik kepada warga Felda. 50,000 tempat disediakan kepada generasi muda Felda untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang pendidikan TVET. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, peluang itu ditawarkan di lebih 1,300 institusi TVET kepada generasi kedua hingga kelima. MARA dan Human Resources Development Corporation juga diberi peranan untuk melihat keperluan semasa dalam kursus yang boleh ditawarkan. Dana pemberian khas sebanyak RM300 juta bagi Sabah dan Sarawak untuk tahun depan masih dikekalkan Kerajaan Persekutuan. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, formula pemberian khas yang dibentang sebelum ini masih belum dimuktamad. Rundingan formula antara Kerajaan Persekutuan dengan Sabah dan Sarawak selari mengikut tuntutan kedua-dua wilayah itu seperti termaktub mengikut perkara 112D Perlembagaan Persekutuan. Kontingen negara terus cemerlang dengan membawa pulang satu lagi pingat emas di Sukan Asia 2022 hari ini. Skuad skuash berpasukan wanita berjaya merampas semula pingat emas Sukan Asia apabila menewaskan Hong Kong 2-1 dalam aksi final di gelanggang skuash Pusat Sukan Olimpik Hangzhou. Hari ini juga satu pingat gangsa turut diraih Kem Terjun Negara menerusi acara 10 meter platform seirama wanita. 54 lokasi di seluruh negara mencatatkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU sederhana setakat 6 petang tadi. Berdasarkan maklumat laman web APIMS, antara lokasi yang dikategorikan paras sederhana 51 hingga 100 ialah Ceras, Shah Alam dan Petaling Jaya. 3 kawasan tersebut antara 12 lokasi catat IPU tidak sihat sejak pagi tadi. Seremban tersenarai sebagai lokasi yang merekodkan bacaan sederhana secara berperingkat bermula 12.30 hari sehingga 6 petang. Dalam hal itu, Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi Nik Ahmad berkata catatan Indeks Pencemaran Udara tidak sihat susulan kebakaran hutan di kawasan Sumatera dan Kalimantan Indonesia yang mengakibatkan jerebu rentas sepadan. Sehubungan itu, Jabatan Alam Sekitar akan mempertingkat aktiviti penguatkuasaan termasuk rondaan di kawasan berpotensi berlaku pembakaran terbuka serta memantau bacaan IPU dari semasa ke semasa. Jabatan Kesihatan Negeri Sembilan menasihatkan orang ramai terutama golongan berisiko tinggi peka dengan tahap kualiti udara di kawasan masing-masing dan mengambil langkah pencegahan. Keperluan itu bagi mengurangkan kesan kesihatan akibat cuaca jerebu. Berdasarkan sistem pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, beberapa kawasan di dalam negara merekodkan IPU tidak sihat termasuk dinilai dengan bacaan semasa ialah 105. Orang ramai dinasihat tidak melakukan aktiviti pembakaran terbuka yang boleh memburukkan keadaan jerebu rentas sempadan yang sedang berlaku di Sarawak. Pelbagai langkah untuk mengawasi dan mengatasi pembakaran terbuka telah diambil. Ia termasuk membatalkan permit pembakaran terbuka, mengeluarkan notis larangan pembakaran terbuka kepada pemaju projek termasuk rondaan dan kesedaran bersama Jabatan Alam Sekitar Sarawak. Kesalahan melakukan pembakaran terbuka boleh didakwa.
Banjir di Kedah semakin pulih dengan jumlah penduduk di PPS terus menunjukkan penurunan. Sehingga pukul 6 petang tadi, hanya 593 penduduk masih ditempatkan di 5 PPS di daerah Kota Besar. Manakala 7 PPS di daerah Pokok Sena, Kubang Pasu dan Baling ditutup hari ini. Kerajaan Johor memperuntukkan sebanyak 78 juta ringgit sebagai persediaan menghadapi bencana banjir di negeri itu. Ia bertujuan melaksana kerja pembersihan dan penambahbaikan infrastruktur di 100 kawasan berisiko banjir. Malah kerja pembersihan longkang, kolam takungan dan sungai di kawasan berisiko telah dilakukan sejak awal tahun dengan semua agensi terlibat bagi mengelakkan risiko banjir kilat. PBT diarah melaksanakan pemantauan dan keperluan penambahbaikan terhadap infrastruktur awam di kawasan berisiko banjir susulan peralihan fasa monsun Timur Laut. KPKT memaklumkan pasukan gerak cepat juga akan diletakkan dalam keadaan bersiap siaga. Lebih 15,000 GBPM beserta kekuatan logistik bersedia untuk digerakkan sebagai persediaan menghadapi banjir. Kementerian Kesihatan dalam kesiapsiagaan tinggi menghadapi segala kemungkinan berhubung kewujudan penyakit X di negara ini. Antara persediaannya berpandukan pengalaman menangani situasi pandemik COVID-19. Ia termasuk beberapa penyakit lain seperti virus Nipah, SARS dan sindrom pernafasan virus corona Timur Tengah. Seorang jururawat meninggal dunia dipercayai ditikam suaminya gara-gara cemburu dalam satu kejadian kira-kira pukul 6 pagi tadi. Ketua Polis Daerah Arau berkata, mayat wanita itu ditemukan di bilik tidur dalam keadaan berlumuran darah dan ditutupi dengan selimut tebal selepas suspek tampil menyerah diri. Hasil siasatan polis pada tubuh mangsa menjumpai kesan luka dipercayai akibat tikaman sedalam 2 cm. Seorang lelaki patah kaki kiri dan kanannya selepas terjatuh ke gaung di Pangkalan Baru Jalan Stephen Yong di Kuching tengah malam tadi. Operasi mencari dan menyelamat SAR diaktifkan selepas menerima panggilan kecemasan. Lelaki tersebut berjaya dijumpai pada pukul 2.30 pagi. Bagaimanapun disebabkan faktor cuaca gelap, operasi mengeluarkan mangsa hanya dapat dilakukan pagi tadi. Lelaki tersebut berjaya dibawa keluar kira-kira pukul 11 pagi dan dihantar ke hospital untuk rawatan. Polis Johor menahan 198 individu yang dipercayai terbabit dengan perjudian dalam talian haram menerusi obdadu khas yang dilaksanakan selama seminggu. Sebanyak 171 premis seluruh negeri dalam tempoh itu. Semua suspek yang ditahan itu berusia antara 18 hingga 66 tahun dan polis turut merampas 208 unit telefon bimbit pelbagai jenama, 76 mesin pencetak mudah alih dan wang tunai lebih RM39,000. Semua urusan perkhidmatan menerusi aplikasi MyJPJ dijangka dapat digunakan sepenuhnya pada 2025. Perubahan itu selaras dengan hasrat jabatan berkenaan ke arah pendigitalan secara penuh perkhidmatannya. Antara perkhidmatan yang boleh digunakan di aplikasi tersebut termasuklah pembaharuan lesen memandu dan lesen kenderaan motor. Satu kejadian atap rumah terbang susulan berlakunya hujan lebat dan angin kencang di Kampung Batu Arang awal pagi tadi. GBPM Labuan maklumkan bumbung rumah itu telah menghempap 2 buah kereta yang terletak di kawasan berhampiran. Walau bagaimanapun, tiada mangsa terlibat. Jualan rahmah kasih sayang di Labuan mendapat sambutan masyarakat setempat. Jualan murah itu menawarkan 10 hingga 30% diskaun terhadap barangan keperluan yang terpilih. Ia termasuklah jualan beras import, telur ayam dan ayam segar. KPKT melancarkan aplikasi digital Kitar Semula iKitar bagi memudah dan menggalakkan amalan Kitar Semula dalam kalangan masyarakat. Buat permulaan, PPR Padang Keliran Kuala Terengganu dipilih sebagai projek rintis untuk pelaksanaan aplikasi tersebut dan pelaksanaan aplikasi tersebut akan diperluaskan ke PPR lain selepas nilai tahap keberkesanannya dan kecekapannya.
Program Sentuhan Kasih Desa at Simpang Pelangai Bentung turut memberi fokus kepada usahawan desa dan TVET. Penglibatan agensi-agensi kerajaan di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW bagi mempromosikan bidang TVET kepada golongan muda serta produk usahawan di bawah bimbingan Felpra. Sultan Kelantan bertitah agar kerajaan negeri mengambil langkah yang lebih proaktif bagi menjamin sekuriti makanan di negeri itu. Baginda bertitah, kerajaan perlu memperhalusi permohonan penukaran status tanah pertanian kepada status bangunan bagi menekam pengurangan tanah berkenaan bagi memastikan tiada gangguan dalam rantaian bekalan makanan. Jumlah pendapatan ekspor koko negara menjejah RM4.364 bilion bagi tempoh Januari hingga Julai tahun ini. Menurut Menteri Perdagangan dan Komoditi, sasaran pendapatan ekspor koko tahun ini RM8 bilion. Pengeluaran biji koko kering negara tahun lepas pula sebanyak 493 tan metrik dengan 20.7% daripadanya dikeluarkan oleh Sarawak. KKD akan terus menyokong dan memberi peluang kepada industri animasi tempatan berikutan pencapaian luar biasa dalam bidang animasi dan kandungan digital. Ia termasuk sokongan melalui program bakat, geran, festival animasi dan inisiatif perniagaan. Sementara itu, GSC dengan kerjasama MDEC telah melancarkan Malaysia Animation Film Festival bermula 5 Oktober ini. Sebanyak 7 filem pendek animasi bakal ditayangkan di pawagam terpilih hingga 25 Oktober nanti. Acara itu bagi meraihkan bakat-bakat cemerlang dalam industri animasi tempatan sejajar dengan matlamat negara untuk meletakkan Malaysia sebagai hub serantau bagi kandungan digital. Bank Negara Malaysia akan menyertai mesyuarat khas Majlis Tindakan Sara Hidup Negara berhubung isu cas transaksi kod QR Duit Now Selasa ini. Timbalan Menteri KPDN berkata mesyuarat diadakan bagi memastikan cas dikenakan itu tidak memberi kesan terhadap usaha ke arah digitalisasi negara selaras rancangan Malaysia ke-12. Mesyuarat itu bakal dipengerusikan Perdana Menteri. Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama menyambut baik pengumuman Perdana Menteri untuk menyerahkan semula aset lembaga tabung haji. Menurut menterinya, keputusan itu dibuat selepas mengambil kira keupayaan dan kestabilan kewangan TH sekarang setelah kejayaan Pelan Penstrukturan dan Pemulihan. TH juga akan mulakan perbincangan secara rasmi bersama Menteri Kewangan untuk langkah pentadbiran pengambilan semula asetnya. Perda berjaya menjadi sebuah agensi berdaya saing dalam proses mengeluarkan makanan. Timbalan Menteri KKDW berkata keupayaan Perda menghasilkan produk pertanian dan makanan sesuatu yang luar biasa sehingga kini pengeluaran hasil daripada Perda Food Valley sudah mencecah 4,201 tan metrik. Seramai 250 peserta pelbagai agensi, usahawan produk, kenderasaji dan sektor korporat menyertai Expo Perda 2023 di Midtown Perda Kubang Menerung. Expo tersebut menyasarkan nilai jualan dan perolehan kontrak sebanyak 1.5 juta ringgit dengan sasaran lebih 70,000 pengunjung. Penganjuran kali ini juga memberi peluang kepada usahawan mempromosi produk dan perkhidmatan. Sekurang-kurangnya 52 orang terbunuh dan 50 lagi cedera dalam satu serangan bunuh diri ketika sambutan Maulid Rasul di wilayah Balochistan, Pakistan. Tiada kumpulan mengaku bertanggungjawab terhadap penutupan itu. Insiden itu terjadi ketika serangan yang didakwa kumpulan militan di negara itu meningkat menjelang pilihan raya negara yang dijadualkan Januari tahun depan. Lebih separuh 120,000 etnik Armenia di Nagorno-Karabakh telah sampai di Armenia selepas kejayaan operasi tentera Azerbaijan di wilayah itu. Presiden Republik Nagorno-Karabakh telah menandatangani satu dekri untuk membubarkan semua institusi negara mulai 1 Januari 2024. Republik itu tidak akan lagi wujud bermula tarikh itu.
Baik, di Sudan hampir 5.5 juta orang kehilangan tempat tinggal akibat konflik bersenjata di negara itu. Laporan mendedahkan hampir 4.3 juta telah kehilangan tempat tinggal di Sudan dengan 68% daripadanya berasal dari Khartoum. Kebanyakan daripada mereka mencari perlindungan di bahagian utara, timur dan tengah Sudan. Hampir 1.2 juta pelarian Sudan telah merentasi sepadan memasuki negara jiran. Protes terus menggegarkan negeri Manipur di timur laut India berikutan dakwaan penculikan dan pembunuhan 2 pelajar. Lebih 80 orang cedera akibat pertempuran pada Khamis. Saudara, Kanta 744 berakhir di sini. Selepas ini kita ikuti berita perdana bersama Azamudin Hussein dan Fahatul Asyati Osman untuk paparan komprehensif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, tekad perpaduan penuh harapan. Mulakan hari anda